Yung pertama kali nak buat santai Yung Hani. Dan sesi ni lebih kepada apa-apa soalan lah, apa-apa soalan yang nak tanya, Yung akan jawab. Sementara tu mungkin Yung cerita-cerita sikit apa-apa pengisian yang best sementara kita tengah PKP ni. Sekejap ya. Sekejap ya. Ni Mek Aisyah ni. Hai, Assalamualaikum. Okey. So sementara belum ramai lagi yang masuk ni. Yung ceritakan sedikit tentang apa yang Yung buat lah sepanjang PKP ni. Okey, so sekarang ni Yung punya tugasan rasanya dah terbahagi 4. So satu kepada suami dan anak-anak, kedua kepada persatuan isteri-isteri tentera yang Yung ada yang sekarang ada di Yung tinggal di camp ni. Yang ketiga kepada Lizandra, yang keempat kepada AIA. AIA adalah satu platform barulah untuk Yung sebabnya Yung dah lama tinggalkan banking. Jadi sekarang ni pusing balik kepada banking. Antara sebabnya ialah masa Yung berhadapan dengan kanser, sebenarnya salah satu perkara yang terdetik pada Yung ialah, ya Allah, aku redha kalau aku dalam perjuangan berlawan kanser ni aku syahid. Tapi aku risau kalau macam mana keadaan anak-anak ni, sebab masa tu memang kita tak ready lah, konon-kononnya umur kita muda lagi kan. So tak adalah prepare, bukannya tak prepare, sebenarnya dah prepare. And then sometimes biasalah tabung kita tu bila ada emergency then kita guna. And at the time yang kita sangat perlukan, at the time that Yung perlukan rawatan untuk kanser, that is the time yang tabung Yung tak cukup untuk anak-anak. Memang masa tu memang rasa macam, ya Allah, risaunya macam mana kalau aku syahid masa ni pasal berlawan dengan kanser, aku tak ada apa-apa pun tinggalkan anak-anak ni. Jadi itu antara kenapa Yung join platform AIA ni. Dan pengkhususan Yung lebih kepada hibah untuk supaya kita semua, especially Muslims, kita Nabi kata kita paling baik tinggalkan waris kita dalam kekayaan. Semoga dengan usaha kita sedikit-sedikit bulanan ni adalah kita tinggalkan anak kita ada dalam RM50,000, dalam RM100,000 ataupun lebih jika anda berkemampuan untuk dana untuk persediaan anak-anak, meneruskan hidup mereka. Jadi itulah sedikit. So Lizandra memang Yung masih dengan Lizandra. Kalau buat anda yang mungkin dah lama kenal Yung daripada tahun 2015, yang mana Yung start Lizandra. Actually Yung start off dengan perfume Ori Reject. Yang start off dengan perfume Ori Reject. Masa tu under team Diana. Diana ni family friends kita orang. Memang dah kenal lama daripada zaman bertunang-tunang dulu. Jadi bila Yung tutup Yung punya kelas membaca kat Sungai Petani, and then masa tu Adha, suami Diana call, cakap minat tak nak jual perfume. So memang Yung minat perfume pun memang satu tempat yang daripada zaman belajar dulu yang mesti wajib singgah ialah Sogo kan. Sogo kalau kita lalu tengah tu kan, lalu je situ wanginya, dengan kita lalu mana-mana sales girls tu kan dia sembuh-sembuhnya kita kan. Jadi itu antara favourite places Yung lah.
Jadi yang tu memang kita dah asal-asal memang suka pada perfume. Jadi bila orang ajak jual perfume Audi Reject, memang terus grab. Cumanya yung masa tu masih lagi buka kelas membaca secara personal tutor. Jadi jadual yang sibuk tu yung tak sempat nak. Masa tu yung rasa pelajar yung dalam 8 orang. So yung tak sempat nak buat marketing banyak sangat. But then bila kami, memang biasalah, lumrah askar kan, kita akan berpindah-pindah. So bila yung dapat berita bahawa kami akan berpindah lagi, then yung have to find ways untuk start something yang yung boleh buat online. Jadi panggilan daripada Adha tu pun sangat tepat masanya lah untuk yung start off something yang online. Masa tu pun yung ada jual, yung ada Facebook page, Lee Shop Dehanis. Okay. Yung pun dah lupa dah. Dah lama sangat. I think about 2010 kot back. 10 tahun dah lah kan. 11 tahun dulu lah yung buat Facebook page Lee Shop Dehanis tu. Masa tu yung ada jual jam tangan Casio. And yang mana supplier yung tu best lah. Dia ada banyak collection. But sampai one time tiba-tiba dia senyap. Yung hilang dia, yung tak jumpa dah supplier yung tu. So bila kita hilang supplier, kita macam tak boleh nak run business lah. Itulah silap yung bila belajar dengan Elite X ni sebenarnya banyak belajar. Apalah yang yung start sebenarnya. Patutnya bila yung hilang supplier tu, yung boleh je pergi cari supplier lain. But masa tu tak pandai kan. Kita macam bila dah start. So masa tu ada jual ada kakak dekat Pernama. Kalau dalam siapa isteri tentera akan biasa dengar lah, Pernama ni adalah kedai dalam kem-kem tentera, yang mana Pernama ni antara barang yang menarik dia ialah kutu coral ataupun kutu vantage. So yung buat kutu coral dengan kutu vantage ni. So adalah juga orders masa tu yang untuk buat kutu tu. And then yang masa Adha call tu, itu at the same time lah. Yung tak tahu yang mana satu dulu ya, tapi that's about the same time. So yung start jual perfume Audi Reject ni. Shock juga sebab kita belajar perfume mana yang paling best di pasaran, perfume mana yang paling mahal di pasaran, perfume ni apa characters dia, and then perfume ni macam mana kita nak kenal. Especially bila kita jual Audi Reject, main questions kita nak tahu apa perbezaan antara perfume ori dengan perfume tak ori. Jadi masa tu memang belajar banyak lah. Ada kriteria dia untuk kenal perfume yang ori dengan tak ori. And then dalam about 13, asalnya about setahun 2 tahun macam tu, supplier Diana dengan Adha decide untuk join Dizandra. Rupanya supplier, the same supplier sebenarnya. Supplier perfume Audi Reject adalah founder of Dizandra. Jadi dia bila supplier decide untuk come up with satu perfume baru, jadi ada ramailah stokis yang join. So yung baru dapat tahu baru ni rupanya daripada 1000 orang kata agent under the same supplier yang Puan Erna kelolakan masa time perfume Audi Reject tu, only 40 yang mengambil tindakan untuk jadi stokis untuk perfume Dizandra. Kat situlah perfume Dizandra bermula. Actually lambat juga you nak terima perfume Dizandra tau, because you ni daripada I got B+ for business law. So you can imagine betapa rigidnya Yung terhadap akta-akta ni. So bila first perfume Dizandra ni keluar, sebenarnya Yung berlawan dengan diri juga, macam macam mana nak jual ni benda ni sebenarnya still kita guna branding luar. And then but alhamdulillah along the way Dizandra level up, and then start have their own branding. Tak guna lagi dah brand international ni. Maksudnya kita dah tak label brand international ni dekat kita punya botol. So Dizandra tengok macam sekarang Dizandra memang totally Dizandra sahaja. And kita punya kita punya bau ni, walaupun kita berjaya sama dengan international punya brand punya bau,
Maksud Yong, kita berjaya menghasilkan wangian yang sama dengan international, tapi perfume di Zandra ni dia bukan ambil curi resepi orang lain. Kita buat daripada awal. So bila kita create daripada awal tu, maksudnya this is di Zandra's own recipe. So bila tak boleh orang nak cakap kata perfume yang ni branding ni kita ambil ke copyright ke whatever, memang tak ada masalah dah. So this is di Zandra punya own work, own product dan kita memang berpegang teguh pada this brand di Zandra. Cumanya mungkin ada anda di luar sana yang rasa perfume ni sama macam my favourite dulu. Alah, perfume I dah discontinued tapi I jumpa balik the same bau dekat dalam di Zandra. Banyak sangat kita orang dapat that kind of feedback bila dalam di Zandra ni. So that's how I started dengan di Zandra sampailah sekarang. So memang enjoy lah sebenarnya, enjoy join dalam di Zandra ni sebab kita dapat jemaah tu yang everyone positif, even the stockists are positif. Yong masa pindah ke Kuantan, Yong bertukar team kepada team Kuantan which is under Papa Jeff. So dua team Yong yang lama dengan Diana dengan Adha pun best, team Yong yang sekarang dengan Papa Jeff pun best. Support is there. Hari-hari kita akan dapat positive support, positive input daripada team. Kalau you rasa down, you just go to the group dekat WhatsApp group WhatsApp group dalam team di Zandra tu, dan kita dapat booster tau, macam okay, kita tak boleh down, okay, kita mesti bangun balik. So Yong untung sebab Yong ada dengan di Zandra masa time Yong fighting cancer. Sebab sometimes bila kita berdepan dengan satu masalah, kita suka tenggelam dalam masalah kita. Kita rasa macam kita je yang paling bermasalah atas dunia. Kita rasa macam tak ada jalan keluar. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya adalah benda yang kita kena kawal bila kita berada dalam proses penyembuhan daripada apa tu penyakit. So untung siapa yang ada this kind of group yang sentiasa bangun dan membangunkan di antara satu sama lain. Cara tu kita dapat boostkan kita punya semangat, dan juga kita sendiri pun bila kita ada sesuatu untuk sharing, kita dapat boostkan semangat orang lain. So sentiasa menjadi lilin lah yang menerangi. Jadi untuk santai ni Ayung belum dapat lagi apa-apa soalan daripada viewer. Jadi mungkin Yong terus lagi berceloteh. Ini first time ni Yong buat santai. Memang Yong tak ready apa-apa topik. Actually topik kalau Yong nak bercerita pasal kesihatan sebenarnya ada banyak lagi. Yong punya jadual tu sebenarnya untuk semua topik-topik kesihatan tu banyak, tapi Yong terpaksa postpone sebab Yong tak sempat masa nak sediakan dia punya apa dia panggil rangka tu. Sebab every time kalau Yong buat satu live, Yong try sediakan satu rangka so that Yong punya live tu dapat diterangkan dengan jelas. Sebab especially bila Yong ni banyak kongsi pasal kesihatan kan, yang tu Yong punya, nak kata passion Yong pun tak tahulah, tapi macam Yong memang minat bab kesihatan daripada dulu lah. Apa-apa yang topik-topik tentang kesihatan, macam siapa yang pernah dengar live Yong dulu, Yong punya big words untuk darjah 6 ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkaitan dengan jantung, something I cannot remember already now, tapi Yong pernah ceritakan dekat dalam Yong punya live, macam apa-apa yang ada anything yang berkaitan dengan coronary ke, ada berkaitan dengan cardiac ke, everything yang berkaitan dengan jantung, Yong memang kan mesti baca masa darjah 6. Okay, so you can see betapa berminatnya Yong tentang hal-hal kesihatan. Kenapa tak join bahagian medik? Sebab darjah 6 Yong tak ada peluang dah nak join medik, sebab Yong dapat Yong berpindah sekolah. So sekolah baru Yong tak ada ada satu je kelas science streams, dan pelajar baru tak dibenarkan masuk science stream. Jadi
masa tu memang Yung kata Allah apa ni, kenapa agaknya jalan tu tak ke situ. Tapi Yung happy sebab masa tu Yung dikurniakan kawan-kawan yang best dekat kelas ekonomi. So haluan Yung bertukar lah bila masuk sekolah tingkatan 4. Haluan Yung bertukar. Memang daripada sampai ke darjah 3 sampai ke tingkatan 3 sebenarnya memang masih aim lagi. Okay, insyaAllah nak jadi doktor, insyaAllah nak jadi doktor, insyaAllah minat nak mendalami bidang-bidang kesihatan ni. Sebab jalan Yung tak ke situ. So Yung